Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sejarah Kelantan mengisahkan tentang seorang puteri raja yang namanya terkenal di semenanjung Tanah Melayu. Puteri Melayu ini tidak hanya mengangkat martabat bangsa Melayu, tetapi juga berhasil membuktikan kemampuan perempuan di medan perang dan dalam mempertahankan diri. Kebanyakan orang Malaysia hari ini tidak lagi mengenali puteri Melayu ini. Sejarah pengorbanan besar puteri Melayu ini hampir dilupakan kerana kisahnya tidak pernah diketengahkan. Video ini adalah sebahagian usaha kecil dari kami dalam mengetengahkan kembali sejarah Melayu yang hampir dilupakan oleh kebanyakan di kalangan orang Melayu dan apatah lagi generasi baru yang langsung tidak tahu sejarah ini. Saya mohon kepada anda semua, kongsilah video ini sebanyak yang mungkin supaya semua bangsa Melayu tahu, termasuk generasi baru sekarang, tentang sejarah perjuangan bangsa yang tiada tolok bandingnya. Aruja Wijaya Mala Singa merupakan puteri kesayangan kepada Raja Sang Tawal atau Sultan Muhammad, Maharaja Grahi yang ketiga. Grahi adalah sebuah negara kota dan negara persekutuan Melayu yang terletak di utara semenanjung Tanah Melayu. Aruja dilahirkan pada zaman di mana Grahi sedang menghadapi ancaman perang dari kerajaan Siam Sukhothai yang diperintah oleh Raja Rama Kamheng. Raja yang berketurunan Siam atau Thai ini merupakan seorang yang sangat zalim. Raja Rama Kamheng dikatakan mahu meluaskan tanah jajahannya ke arah selatan semenanjung Tanah Melayu, tetapi telah dihalang oleh Nenda Aruja yang bernama Raja Sakantra atau Raja Aminuddin. Setelah Raja Sakantra mangkat, tahta kerajaan Grahi telah diserahkan kepada ayahanda Aruja yang bernama Raja Sang Tawal, iaitu Sultan Muhammad. Sebagai Maharaja Grahi yang baru, Raja Sang Tawal telah mengarahkan supaya dibina sebuah kota yang teguh demi menghalang tentera Siam Sukhothai dari menceroboh masuk ke semenanjung Tanah Melayu. Setelah siap, kota tersebut diberi nama Kota Grahi. Setelah umurnya mencecah belasan tahun, Aruja sentiasa menjadi pembantu ayahandanya di medan perang. Puteri tersebut biasanya dibenarkan membawa bendera kerajaan Grahi ketika Raja Sang Tawal pergi berperang dengan tentera Siam Sukhothai. Pengalaman berada di medan perang telah membantu Aruja membiasakan diri dengan teknik pertempuran dalam segala aspek. Aruja telah membentuk sebuah pasukan khas yang dianggotai kaum wanita. Aruja telah berusaha mendapatkan segala bekalan senjata untuk pasukan khasnya. Baginda telah menempah senjata ringan dengan mengarahkan agar dibentuk busur panah yang kecil tetapi lebih lengkap. Selain itu, puteri tersebut juga telah membeli puluhan ekor kuda, kain serta keperluan wanita dari para saudagar Arab dan Turki di pelabuhan yang berhampiran dengan kota Grahi. Dari mereka jugalah Aruja mempelajari bahasa Arab dan Turki.
Pada satu hari, Angkatan Tentera Siam Sukhothai telah mula bergerak ke arah selatan untuk menyerang kerajaan Grahi dan ibu kotanya, Kota Grahi. Dengan serta-merta, Aruja dan semua anggota pasukan khas Sriwijaya Mala berlengkap lalu menunggang kuda mereka dan menyerbu keluar mengikut rakan-rakan yang membawa obor. Setelah tiba, Aruja mendapati tentera Siam Sukhothai sedang mengganas. Seorang Panglima Siam Sukhothai telah merebahkan seorang perempuan muda ke tanah untuk mencabulnya. Melihat keadaan tersebut, Aruja segera menebas leher Panglima tersebut dengan kelewang panjang miliknya yang dinamakan kilatan. Pada malam itu, Aruja berjaya menyelamatkan ramai wanita Melayu. Tiada seorang pun tentera Siam Sukhothai yang berjaya pulang ke markas mereka. Aruja dan para pengikutnya pula hanya mengalami luka-luka kecil. Mereka berjaya membuktikan kecakapan mereka di medan perang. Semua pihak di Siam Sukhothai mulai gentar setelah pasukannya tidak kembali ke markas. Namun, Raja Rama Kamheng tidak sedikit pun goyang, meskipun kehilangan ratusan tenteranya. Sebaliknya, Raja zalim itu memutuskan untuk menyerang Grahi dan Kota Grahi sekali lagi. Kali ini, baginda sendiri akan memimpin pasukannya. Sementara di Kota Grahi pula, Raja Sang Tawal telah mendapat maklumat mengenai bala tentera Siam Sukhothai yang sudah menghampiri sempadan Grahi. Baginda segera mengarahkan semua menteri dan panglima perang kecuali Aruja Wijaya Mala Singa datang berunding. Setelah mesyuarat, Raja Sang Tawal telah menitahkan supaya Aruja tinggal di dalam Kota Grahi, sementara baginda dan para tentera Grahi keluar menentang musuh. Arahan ayahandanya itu telah membuatkan Aruja berasa begitu geram kerana tidak dibenarkan untuk turut serta berperang. Ini kerana kisah baginda melepaskan tentera Siam Sukhothai dan berjaya menyelamatkan ramai wanita Melayu di sebuah kampung dirahsiakan. Sepanjang pagi tersebut, Aruja berasa gelisah. Tak kala tengah hari pula, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak kena. Lalu diarahnya Puspa supaya pergi selidik di luar Kota Grahi. Alangkah terkejutnya Puspa apabila melihat tentera Siam Sukhothai telah berjaya mencerobohi kota. Mereka membunuh dan bertindak ganas terhadap orang-orang tua, kanak-kanak dan wanita di dalam Kota Grahi. Ternyata Rama Kamheng seorang yang licik. Raja tersebut telah membahagikan angkatan tenteranya kepada dua pasukan. Satu untuk berperang dengan angkatan tentera Raja Sang Tawal di medan perang, manakala yang satu lagi pula untuk menyerang Kota Grahi secara senyap dan mengejut. Puspa segera memaklumkan kepada Aruja, lantas mengarahkan semua anggota Sriwijaya Mala bertindak. Kehadiran mereka telah mengejutkan pihak musuh. Pencerobohan itu akhirnya berjaya dihindari dan Kota Grahi terselamat. Namun begitu, itulah pertama kali hati Aruja berasa amat hiba kerana perbuatan pihak musuh yang amat zalim terhadap orang-orang yang lemah. Aruja melaungkan ungkapan Allahu Akbar yang kemudiannya disambut oleh semua yang hadir. Semua wirawati Sriwijaya Mala terus memecut kuda yang menduru keluar dari kota bagai angin taufan. Tanpa menoleh ke belakang lagi, pasukan khas tersebut terus memacu kuda di belakang ketua mereka, Aruja Wijaya Mala Singa. Jangkaan Aruja benar. Di medan perang, segala pasukan bergajah Siam Sukhothai sedang meredah
dan merempuh apa sahaja di hadapan mereka. 5 anggota Sriwijaya Mala telah bersiap sedia dengan tombak bercangkuk. Mereka turut dibantu oleh pasukan berpanah dan pasukan yang memakai kusa, sejenis alat yang ditakuti gajah. Aruja terus mengucut kuda putihnya ke arah gajah hitam khas milik Raja Kam Heng tanpa menghiraukan segala hiruk pikuk di sekitarnya. Api kemarahan dari lubuk hati Aruja telah mengalir ke tangannya yang menggenggam erat kilatan. Aruja mengarahkan pasukan berpanahnya supaya memanah semua askar di sekeliling Rama Kam Heng. Setelah kesemuanya mati dibunuh, baginda lantas mengarahkan pengikutnya supaya membaling tombak ke arah Rama Kam Heng. Beberapa tombak telah terkena pada tubuh raja tersebut, lalu meragut nyawanya. Jasadnya jatuh dari gajah, lalu rebah ke bumi. Para tentera Siam Sukhothai mula hilang semangat setelah menyaksikan kematian raja mereka. Tiada apa yang boleh mereka lakukan selain berlutut meratap menyembah bumi. Itulah hari bencana besar bagi bangsa Siam Thai dari negara Sukhothai, kerana tidak menjangka raja mereka akan mati dibunuh oleh seorang puteri raja dengan pasukan khas wanitanya yang bengis. Setelah sekian lama bertahan dari serangan tentera Siam Sukhothai, akhirnya kerajaan Grahi dan kota Grahi jatuh juga pada tahun 1325. Kekalahan tersebut menandakan bermulanya zaman pencerobohan bangsa Siam Thai di bumi semenanjung Tanah Melayu. Kejatuhan kerajaan Grahi dan ibu kotanya, kota Grahi, telah memaksa Raja Sang Tawal berundur ke arah selatan. Pengunduran secara besar-besaran itu turut disertai oleh seluruh kerabat diraja Grahi, para menteri, panglima perang, rakyat jelata dan juga pasukan khas Sriwijaya Mala. Raja Sang Tawal juga telah menganugerahkan sebuah negeri kepada Aruja sebagai mengenang jasa puteri kesayangannya itu yang telah berperang demi tanah air serta mencantas kepala Raja Rama Kam Heng. Negeri tersebut diberi nama Serendah Sekebun Bunga atau nama lainnya Kisaran Payung. Setelah kemangkatan Raja Sang Tawal pada tahun 1335, Aruja Wijaya Mala Singa telah ditabalkan sebagai pemerintah pertama di negeri Serendah Sekebun Bunga atau Kisaran Payung. Pusat pemerintahan negeri tersebut terletak di Kuala Kerai, kini jajahan Kuala Kerai di Kelantan. Pasukan khas Sriwijaya Mala turut tinggal bersama Aruja. Dalam tempoh yang singkat, Serendah Sekebun Bunga atau Kisaran Payung telah berubah menjadi sebuah negeri yang sungguh indah di bawah pemerintahan Aruja. Baginda juga diberi gelaran Cik Siti Wan Kembang oleh rakyat tempatan. Lama-kelamaan, gelaran tersebut telah menjadi satu gelaran rasmi bagi semua raja perempuan yang memerintah negeri tersebut. Menurut sumber pensejarahan di negeri Kelantan, Aruja Wijaya Mala Singa ialah Cik Siti Wan Kembang yang pertama. Selepas 10 tahun memerintah, Aruja Wijaya Mala Singa mangkat pada tahun 1345. Meskipun makam raja perempuan tersebut tidak pernah ditemui hingga ke hari ini, namun baginda dipercayai telah dimakamkan di sekitar jajahan Kuala Kerai di Kelantan. Aruja merupakan seorang ratu dara kerana baginda tidak pernah berkahwin seumur hidupnya. Ini sekaligus bermakna baginda tidak mempunyai waris keturunan. Kesultanan Serendah Sekebun Bunga atau Kesultanan Kisaran Payung terus diperintah oleh keturunan Raja Baru Basa, iaitu Sultan Mahmud Shah, iaitu saudara kandung Aruja selama beberapa generasi.
Aruja Wijayamala Singa merupakan tokoh pertama yang menggunakan gelaran Cik Siti Wan Kembang. Menurut sejarah, penduduk serendah Sekebun Bunga telah memberi gelaran tersebut kepada Aruja sejurus selepas baginda ditabalkan sebagai Raja Perempuan Serendah Sekebun Bunga. Gelaran tersebut telah digunakan semula oleh Wan Kembang, salah seorang keturunan Raja Baru Basah atau Sultan Mahmud Shah, iaitu saudara kandung Aruja. Tokoh yang bernama Wan Kembang ini telah dikenal pasti sebagai Cik Siti Wan Kembang kedua oleh golongan sarjana dan sejarawan. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.